زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita temu sekali pada malam ini. Alhamdulillah. Atas rahmat daripada Allah SWT, kita nak menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab Al-Quran. Baik. Sampai ke sesi kita yang lepas, kita dah ambil 6 dhamir ataupun 6 kata ganti nama yang kita masukkan pada fi'il mudhari'. Baik. Sebelum kita mula minggu ni, kita nak ulang kaji sikit boleh? Boleh. Kita utamanya isim, saya kira senang, kita yang banyak nak kena lihat adalah pada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' mana yang setakat kita dah ambil lah kan. Kita dah ambil huwa, hum, hiya, anta, antum sampai anti pada sesi yang lepas. Ustaz, sebelum proceed kan Ustaz, kalau waw nun di akhir ni Ustaz kan mesti mudhari' kan Ustaz Yalah. Tak ada di akhir kalimah, di akhir apa kataan kan. Sebelum ta atau ya. Tapi kalau madi memang tak ada waw nun Ustaz Tak ada. Dia waw kalau banding dengan madi tak ada waw. Tak ada waw. So maknanya kalau kita nampak waw nun tu dah sure lah ismu mudhari' lah kalau ya ada, dengan ta. Dua kemungkinan. Sama ada dia fi'il mudhari' ataupun satu lagi dia apa? Isim. Satu lagi Isim. Satu lagi isim ataupun kata nama. So dua lah. Isim dengan nama okeylah, kata nama sama lah isim kan. Yalah. Isim. So yang berakhir dengan waw nun dua lah, sama ada dia fi'il mudhari' ataupun dia adalah isim. Ada isim dua. Tapi kalau bandingkan antara fi'il madhi yang mudhari' bukanlah. So salah. Waw nun itu memang untuk fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' lah. Untuk fi'il mudhari' saja. Baik, kita nak melihat pada awal surah sama-sama. Awal surah Al-An'am, surah yang ke-6. Muka surat 128. Muka surat 128. Surah Al-An'am. 128. Ustaz, kita nak buat apa hari ni? Sekejap awal ni kita nak mengulang kaji dulu, terutamanya fi'il. Kemudian kita akan ambil satu dhamir lagi, ana, pada hari ini insya-Allah. Ana. Ya, mudhari' ana. Itu habis. Lepas tu satu lagi, nahnu. Nahnu? Nahnu. Nahnu. Dia lamanya dekat setahun ya. Tahun Setahun. Kita mula dulu. Bulan tapi lagi setahun. Tahun pun tak pandai-pandai juga. Kita mula bulan ini bulan kita mula bulan November ke? Bulan Hampir-hampir Januari. Januari. Okay, baik. Januari ke kan November? Januari kot. Januari dah Ustaz. Januari. Baik. Saya tak ingat bila mula. Kalau November dah setahun dah. Baik, insya-Allah. Kita akan sampai nahnu, lepas tu kita akan masuk pada bahagian tadabburnya insya-Allah. Januari. Okay, baik. Ayat kita mula pada ayat yang pertama daripada surah Al-An'am. Kita nak ambil semua. Sebab isim tu mudah, jadi isim kita nak ambil. Alhamdulillah. Dan kita nak ambil juga yang penting adalah fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' yang setakat yang kita dah ambil.
setakat yang kita tahu. Baik. Ayat pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Kita nak berhenti sampai as-samawati wal arda dulu. Baik, perkataan alhamdulillah. Alif lam. Alif lam. Alhamdu, kita terus nampak ada Alif lam. alif lam. Baik. Alif lam mudah, tanda itu adalah isim. Lillahi Isim. isim. Potong dulu. Okey. Kita nak potong dulu sebab bukan semuanya isim. Ada satu kat situ yang li adalah ini adalah harf. Huruf jar. So kita nak potong dulu. Li dia adalah jar. Allah itu yang isim. Kalau kita sebut isim semua tidak tepat. Sebab li itu bukan isim. Baik. Allazi dia dah ambil belum? Belum lagi. Alif lam. Ada dalam isim. Baik. Kalau allazi ni mudahlah sebab dia bermula dengan alif lam, mudah untuk kita nak kenal untuk permulaan ini, kita ambil dia isim. Baik. Khalaqa. Fi'il madhi. Fi'il madhi, apakah tanda dia? Tiga awal dan Baris atas, akhir. awal dan akhir. Baris atas. Baik. Huruf tengah bukan sukun. Itu yang mahal tu. Huruf tengah bukan sukun. Itu yang mahal. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir baris atas, huruf tengah bukan sukun. Itu yang paling mahal. Sebab apa? Kalau huruf tengah tu sukun, dia dah tak jadi dah fi'il. Dia akan tukar bentuk dia jadi lain. Baik, maka ini adalah fi'il madhi. As-samawati. Isim. Alif lam. Isim. Tanda. Ada alif lam. Alif lam. Tanda didahului alif lam. Baik, ada tanda lagi? Baris bawah. Baris bawah. Dengan baris bawah. Ada 2 tanda. Baik. Wal arda. Potong. Alif lam. Wow. Dengan awal tu. Didahului Potong wow. dulu. Potong. Wa apa dia? Jadi alif lam. Wa belum lagi. Kita hold. Al arda. Isim. Isim. Isim tanda. Alif lam. Alif lam. Kita ada dalam. Baik. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Perkataan wa ja'ala. Potong waw. Wow. Potong wa dulu. Baik, tinggal ja'ala. Fi'il madhi. Madi. Fi'il madhi tanda. Tiga. Huruf Perkataan Pertama dan dan last. kedua. Bagi atas, tengah tak ada, bukan sukun. Tengah tak ada yang tengah bukan sukun. sukun. Jadi adalah fi'il madhi. Baik. Al-dhulumati. Isim. Isim juga tanda Alif lam. didahului alif lam. Ada tanda lain? Baris bawah. Yang kiri baris bawah. Baik. Wan nura. Potong. Alif lam. Potong wow. Wa kita hold. Tinggal an-nura. Isim. 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 Tanda Alif lam. didahului alif lam. Baik. Tanda lain? Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Jangan paksa ada tanda juga. Tak ada. Tengah Jangan cari. paksa. Boleh, Mas. Apa dia? Sebab ada kawan saya nama dia Nur. Jadi itu tanda. Saya tahu melalui makna. Kawan saya nama Nur. Baik. Summa. Belum belajar. Belum. Kita hold. Allazina. Alif Isim. lam. Dia permulaan alif lam. Isim tanda. Mulai dengan alif lam. Okay, ada alif lam kat depan. Maka dia adalah isim. Baik. Allazina juga allazina. Okay, kalau siapa yang tak boleh nak macam tak apa, tidak ada masalah. Jadi kita akan ambil pada peringkat yang seterusnya insya-Allah. Kafaru. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Tanda Alif. Waw alif. Alif. Perkataan. Dia akhir perkataan. Wow, alif. Sebelum waw baris depan. Perkataan maka adalah fi'il madhi. Baik.
Birabbihim. Potong ba. Potong ba. Birabbihim. So kita nak potong dulu. Ba. Potong bi tu. Bi. Potong Rabbi. Rabbihim. Bi dan juga him. Baik. Rabbi. Baik. So tinggal. Okay, baik. So kita, daripada satu. Birabbihim kita ada bi. Kita ada Rabbi. Dan kita ada him. Baik. Rabbi dulu. Maaf. B dulu. Maaf. B dulu. B kasam. Harful jar. B jadi adalah harf, dia adalah huruf jar. Baik. Rabbi Isim sebabnya didahului dengan huruf jar. tandanya didahului huruf jar. Baik, ada tanda lain? Dan juga baris bawah. Dan juga Dan juga baris domir. Domir tak Ustaz? lepas tu him. Tahu makna lagi. Tahu makna lagi. Betul. Domir. Him adalah Domir. kategori besar dia. Isim. 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 Kategori besar dia adalah isim. Bawahnya adalah isim. Baik. Domir. Ya diluna. Ya. Ni waw nun. Mudhari. Apa tu? Mudarik. Okay, tanda. Waw nun di Di akhir. awal Di awal ya. atas di akhir. Akhiri dengan waw nun baris atas. Baik. Ya di awal perkataan. Wow. Waw nun Berbaris baris atas di di akhir akhir perkataan. Tadi Dan sudah dah penuh dah sebut tu. Dalamnya ada. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Dore. Ustaz, kau cakap tak sebelumnya bertanda sukun? Nun. Tak perlu. Habis Yang mana? lain. Tak ada sukun. berbaris Oh, waw nun. Waw nun, okey. Berbaris atas. Sebelumnya sukun. Tak payah Tak. Kita ambil waw nun baris atas. Ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Itu sahaja. Ya tu berbaris atas dan depan kan Ustaz? Betul. Ya barisnya adalah bebas, boleh baris atas dan juga boleh berbaris depan. Baik. Untuk domir home. Domir masyaallah. Ini bonus. Domirnya adalah home. Home menunjukkan satu, dua, ramai. Ramai. Mereka ramai. Jamak. Lebih dari 3. Jamak. Baik. Huwa. Wah, ni isim domir. Isim domir. Kategori besarnya adalah isim, bawahnya adalah Domir. Allazi Isim. Allazi isim. adalah isim. Baik, tanda Alif lam. Mulai ada alif lam. Baik. Khalaqakum. Fi'il madi. Tengkum dia. Khalaqa. Itu yang dengar di celah-celah tu dengar bunyi potong kom dulu. Dia ambil yang tu walaupun bunyinya sayup je. Dia ambil. Saya tengah cari jawapan tu saya tengah cari yang tu dulu. Sayup bunyinya saya. Kan so potong dulu. Jom bila kita jumpa perkataan pertama, kalau kita nampak dia panjang kita potong dulu. Lepas potong cari tanda. So potong cari tanda. Potong cari tanda. Baik. So kita dah potong dah selesai buat apa? Cari tanda. Tengok Kalau apakah tanda yang ada? 3 huruf. Huruf. Perkataan Awal dan akhir. awal dan akhir berbaris atas. Tengah tidak Bukan sukun. Bukan sukun. Maka dia adalah Madi. baik. Kum. Domil. Besar yang besar kategori besar dia. Domil. Isim. Sebelum nak semua domir dulu isim. Isim domir. Sebab apa penting? Sebab kita nak tahu dulu kategori besar dia dulu baru nak sebut dia punya bawah. Kita nak bezakan bahagi 3 dulu. Isim fi'il harf, isim fi'il harf. Lepas tu baru kita nak ambil bawah dia isim domir ataupun fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari'. So kita bagi harf, huruf jar. Kita bagi kategori besar, lepas tu baru masuk dia punya yang kecil dia. Min. Yang domir tak sebut Ustaz.
Boleh? Sebelum sebut domir, sebut isim dulu. Isim, domir. Bukan macam fi'il madi macam khalaqa ni, fi'il madi okey. untuk domir huwa. Boleh? Ya. Boleh? Fi'il madi, domir ni adalah huwa. Baik, ini untuk kita tahu domir yang ada DYT dia, domir yang tersembunyi dalam perbuatan atau fi'il ni. Ini bonus. Kita tahu sampai fi'il madi dah cukup cantik dah. Dah cukup cantik. Ekstra kita tahu domir yang ada di dalam itu. Baik, min. So, isim. Isim lah selepas tu. Jar. Baik. Kena sebut Itu Ustaz, isim. kena sebut isim dulu ke huruf jar dulu? Huruf jar. Jar. Okey, Lepas baik. itu Didahului dengan huruf jar. Isim didahului dengan huruf jar. Baik, min kategori besar dia apa? Harf. jar. Harf. Bawahnya adalah huruf jar. 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 Kategori besar dia harf, bawahnya adalah huruf jar. Ya. Tinin. Tinin. Isim. Tinin. Tanwin. Diakhiri tanwin. Tandanya Diakhiri dengan maka dia adalah isim. Isim. dia adalah isim. Tapi ada yanun ni. Makna dia pun tanah. Kan kita ada tanda yanun di akhir perkataan. Kan? Tapi Isim. barisnya tu tak kena. Huruf kena, baris tak kena. Baik. Summa. Tak, belum lagi. Belum lagi. Qadha. Qadha bentuk ini kita belum ambil lagi. Belum belajar. Kita hold dulu bentuk yang begini. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh ambil bentuk yang mana? Bentuk yang perkataan yang diakhiri dengan huruf illah ni. Huruf cacat ni. Huruf yang inilah huruf illah lah. Jadi kita boleh ambil lagi. Baik, so kita hold dulu. Ajalan. Isim. Tanda Diakhiri dengan tanwin. diakhiri dengan tanwin. Wa ajalun. Potong. Dan Ajalun. isim. Ajalun dengan tanwin. sama. Tanda diakhiri dengan tanwin. Musamman. Isim Ustaz. Tanwin. Ya, saya. Ajalan dengan ajalun kenapa? Sama dia makna dia waktu juga. Betul. Dia waktu Maknanya, kenapa dia baris dia lain? Waktu dia sama. Betul. Makna dia sama. Maknanya sama, yang beza adalah baris sahaja. baris saja. Begitulah. Ini perbincangannya dalam grammar Nahwu. Kena i'rab kan? Baris itu menunjukkan memberi perbezaan pada makna maksudnya makna dalam terjemahan, dan perkataan itu pun dia punya, kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai bentuk dia jadi berbeza. Baik, kalau ajalan summa qadha ajalan, terjemahnya adalah kemudian qadha, ia telah menetapkan ajalan akan ajal, maknanya waktu kan, waktu. Ajalan tu dia jadi perkara yang dibuat. Contoh, makan makanan. Saya makan akan makanan. So makanan itu benda yang dibuat perbuatan atas dia. Jadi ajalan ini dia adalah perkara yang dibuat atas dia. Menetapkan apa? Menetapkan ajalan. Satu masa ataupun ketentuan. Wa ajalun musamman indah, wa ajalun yang baris depan itu kalau dalam bahasa Arab dia dah jadi satu ayat yang baru. Dia dah jadi ayat permulaan yang baru. Contoh, saya makan akan makanan. Makanan ini sedap. Dia jadi macam tu. Saya makan akan makanan. Makanan ini sedap. So, saya makan akan makanan. Makanan yang pertama, saya makan akan makanan. So, makanan tu jadi apa? Benda yang kita buat atas dia. Kan? Kemudian yang kedua, makanan. Subjek dia. Subjek dia.
Ini makanan ini sedap, dia jadi makanan yang kedua tu dia jadi permulaan ayat. Permulaan ayat. So dia ada perbezaan dari sudut makna dia. So dia bezakan dengan Sebab dia ada wow kan Ustaz? Wow, betul. ajalun. Dia ayat baru. Bukan kira masdar ke? Kedua ajalan dia adalah masdar. Ajalan dia adalah Ajalan masdar. Bukan ajalun. Ajalun bentuk dia. Kedua-dua bentuk ini isimnya, masdar selalunya bentuk ajalan dan ajalun kalau secara umumnya lah. Budak nak faham kedua-duanya dalam bentuk masdar. Kedua-duanya dalam bentuk masdar. Cuma ni cerita tentang perkataan tu. Sama ada dia itu adalah objek ataupun dia adalah subjek. Gitu. So dia dibezakan dengan baris. Dalam bahasa Arab ia dibezakan dengan baris sahaja. Jadi walaupun perkataan dia sama tapi bentuknya ataupun penceritaannya itu berbeza. Dia dibezakan dengan baris. Masdar apa Ustaz? Noun, dia punya noun dia. Kata terbitan. Kata terbitan. Masdar. Baik, lepas tu kalau kita cerita nanti tentang, kalau kita masuk tentang grammar, dia memang akan jadi susah lah, dia akan jadi pening. Tapi dia menurut grammar juga nanti dia seronok untuk nak faham. Sebab nak faham dia kenapa pula. Pening betul. juga tengok sama makna tapi baris lain. Betul. Jadi kalau tertukar baris kat sini tak ada apa-apa ke Ustaz? Ada beza, ceritanya jadi berbeza lah. Beza juga. Kalau kita sebut summa qadha ajalun, kan ayat tu jadi tak lengkap sebab dalam bahasa Arab hilang pula kita punya. Okey. Dalam bahasa Arab, dia bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun lah. Kita ada pelaku, maksudnya orang yang buat. Kita ada perbuatan. Maksudnya apa yang dia buat. Kan? Dan benda atau objek yang dikenakan perbuatan itu. Baik. Maka kita ada pelaku. Itu kita tukar jadi ayat aja. Contoh, Ali membaca buku. Kan? Jadi pelakunya siapa yang membaca tu? Ali, pelaku dia. Apa perbuatan yang dia buat? Dia membaca. Apa yang dia baca? Dia baca buku. Baik. Ali qara'a betul. Ali qara'a betul. Tapi qara'a maksud dia jadi fi'il madhi ke mudhari'? Cerita tentang dia dah baca. Ali yang qara'u boleh. Qara'a pun boleh. Tengok pada konteks ayat. Tepat dua-dua tu. Baik, jadi kalau kita kata Ali membaca, lengkap tak? Tak lengkap. Tak lengkap. Ali membaca. Baca apa? Tak tahu. Baca buku, baca iklan, baca signboard, membaca orang, kan? Kita tak tahu. Ali baca apa? Tak tahu. Baik. Kalau kita sebut Ali buku, faham tak? Ali buku. Maksudnya apa? Ali itu sebuah buku ke? Ali buku betul lah. Ali nama panggilan dia ke sebab apa? Ulat buku kan, rajin membaca. Kan? Jadi bila baca Ali membaca buku, tahu oh Ali dia sedang membaca buku. Baik, so lengkap ayat ni. Maka dalam ayat tadi kan, begitu dalam bahasa Arab kita ada sama juga, kita ada fi'il kan. Pelaku dia kita panggil fa'il kan. Perbuatan ataupun kata kerja dia kita panggil fa'il. Objek ataupun benda yang dibuat itu dipanggil maf'ul. Maf'ul bih. Apa yang dibuat.
Kan asal dia semua ada fa'ala. Jadi dia kena ada tiga-tiga ni barulah lengkap ayat itu difahami. Baik. Cuma kita kena ada perkataan yang lengkap. Ali membaca buku. Dalam bahasa Arab dia kena ada perkataan, 3 perkataan ini dalam satu ayat, dan dia juga kena ada baris yang tepat. Untuk fa'il itu selalunya dia berbaris depan. Untuk fa'il dia akan berbaris dhammah. Baris dhammah baris depan. Fi'il itu terpulanglah kan, fi'il madhi ataupun mudhari' itu ikut bentuk dia yang tersendiri. Barisnya itu ikut bentuk dia. Maf'ulun bih dia kena berbaris atas. Kan maf'ulun bih dia kena berbaris atas, dia tak boleh. Kalau dia tukar jadi baris depan, dia tak jadi maf'ulun bih, dia jadi lain. Dia tak jadi objek yang dikenakan perbuatan, dia jadi perkara lain. Ustaz, sekejap Ustaz. Ya saya. Yang ketiga tu apa Ustaz? Apa bih? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul bih. Kalau baca panjangnya maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Belajar Jadi nahu pun naik dah ni. Bila Ali membaca buku macam tadi Ajanul sebutkan, dia akan jadi boleh jadi Ali qara'a, dia kena qara'a kitaban macam tu. Qara'a Ali qara'a kitaban. Atau kalau kita guna al, ada alif lam, dia tetap sama, al kitaba, dia kena baris atas juga, dia tak boleh baris depan. Sebab kalau kita letak dia memang sistem dia begitu. Kalau kita letak baris depan, dia tak jadi objek yang dikenakan, dia jadi benda lain. Jadi benda lain. Baik, maka sebab itu dalam ayat ni Allah sebutkan summa, kalau kita okey, qada ajalan. Ni saja. Baik, qada ajalan. Baik, kalau kita dah belajar nanti, ini adalah fi'il madhi. Baik. Fi'il madhi macam yang kita dah ambil sebelum ni, khalaqakum, kan? Dia fi'il madhi. Baik, dalam fi'il madhi tu ada kita sebut apa? Dhamir yang tersembunyi, kan? Merujuk yang khalaqakum tadi kita sebut dia merujuk kepada huwa. Ya. Wah. Qada pun sama, dia ada dhamir dalam tu merujuk kepada huwa juga. Baik, so kita dah ada apa? Kita dah ada pelaku dia, huwa. Kita dah ada perbuatan dia iaitu qada. Maka yang tinggal apa? Objek dia. Yang sahaja. Maf'ulun bih sahaja yang tinggal. Maka apa nak cari? Carilah perkataan yang dia berbaris atas. Kita jumpa perkataan yang berbaris atas selepas daripada itu, kan kadang-kadang dia datang sebelum tu juga. Tapi selalunya dia datang selepas daripada perbuatan. Maka lengkaplah ayat tu. Dia ada fi'il dia pelaku, dia ada fa'il dia pelaku, dia ada fi'il dia perbuatan yang perbuatan, dan dia ada objek yang dikenakan perbuatan. Jadi lengkaplah ayat tersebut. Kalau kita letak sini ajalun, summa qada ajalun, ayat tu tak lengkap, ayat tu akan terhenti sampai kat sini je. Dia still kena cari satu perkataan yang berbaris atas. Baru lengkap qada itu, ayat tu baru lengkap. Kalau tak, dia hanya terhenti setakat Ali membaca. Belakang tu tak jumpa lagi apa. Belakang tu tak jumpa lagi apa. Baik. Maka begitu dalam bahasa Arab. Kalau Ali membaca tu, kita tukar buku dibaca oleh Ali, dia ajalun. Macam mana ayat dia? Kalau buku dibaca oleh Ali, itu bentuknya berbeza. So tadi kita tuliskan, kita sebutkan tadi Ali qara'a kitaban. Kalau kita sebut buku dibaca oleh Ali, apa yang berubah? Qara'a akan berubah menjadi quri'a. Quri'a akan berubah menjadi quri'a. Bila dah ada quri'a, barulah kitab itu boleh dibaca, menjadi baris depan. Quri'a kitabun.
baru boleh. Tapi ini dulu kena ada. So dia teknikal yang apa tu agak memeningkan sikit. Tambah pening ni. Betul. Ambil ilmu lagi pening, kepala pecah. Tapi nanti hasilnya kita seronoklah. Hasilnya Kisah semalam. baik. Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita ambil adalah baris memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itu kalau kita belajar tajwid, kita nak belajar memperbaiki bacaan kan. Antara niat kita adalah apa? Kita tak nak tersalah sebut makhraj huruf dan kita tak nak tersalah sebut baris. Sebab bila baris kita salah sebut, makna dia akan berubah. Walaupun makhraj dia tepat kita sebut. Kan summa qada, ta dia betul, qa dia betul, ajalun makna dia jadi lain makna dia. Kan baris saja yang berbeza walaupun makhraj itu tepat. Baik. Wa ajalun musamman indahu. Baik, indahu. Indahu. Sini indahu. Inda dah ambil belum? Ha domir. Okey, ha kita dah ambil. Ha dia adalah isim Isim domir. Domir. Inda tak apa kalau kita Itu baik. Summa kita belum lagi antum. antum. Domir. Isim Kategori domir. besar dia. Isim domir. Isim Domir. Kategori besarnya adalah isim Domir. dhamir. Baik. Tamtaruna. Madi. Mudarik. Mudarik. Tengok tanda apa tanda yang ada pada tamtaruna? Di Awal perkataan. Nun Dari atas. Akhir perkataan. Dorek. So, bila tengok ada tanda depan dan tanda belakang, maka ia adalah Mudarik. Fi'il mudarik. mudhari'. Domir. Tum. Dhamirnya adalah Tum. antum. Antum. Baik, jadi sangat cantik. Sebelum kita nak tentukan dia isim fi'il harf, fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun isim dhamir dan sebagainya, kita cari tanda dulu. Jadi nampak satu perkataan, kita potong, kemudian kita cari tanda dulu. Kemudian baru kita tentukan dia punya kategorinya dahulu. Baik. So permulaan ayat, permulaan surah Al-An'am ni bagus sebab dia kan, kita dah terpadam tadi kan. Kalau kita tak padam, cantik kita boleh nampak. Apa Tapi masalahnya bila saya buka page lain dia auto tu, dia padam. Betul. Tadi kiranya kalau tak, kita cuma hanya tak tahu semua. Wah, kalau perkataan yang kita belum ambil lagi, tak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan nampak tadi ini adalah khalaqa adalah fi'il madhi, ja'ala adalah fi'il madhi, kafaru adalah madhi, ya'dilun adalah Mudarik. Khalaqakum kita nampak dia adalah madhi tadi. Musamma tu kita tak ambil ke Ustaz? Musamma tadi. Musamma. Musamma dia mudah lah. Tanwin. Isim. Tak ada tanwin dia. Isim. Dia adalah isim. Baik, sampai dekat dua ayat ni saja kita ada nampak apa? Banyak fi'il. Banyak fi'il. Kemudian bila kita tengok rupanya ada fi'il yang berbeza dalam satu ayat. Ada madhi dan juga Boleh Ustaz kejap nak tanya, boleh ke isim tu kan ada sabdu tu? Musamma. Sama isim. boleh. Kalau ikut maknanya ditetapkan. Yalah isim. Betul. Betul. Masa yang Ustaz. Masa. Berdasarkan pada tanwin kan? Masa. apa dia? Berdasarkan pada tanwin. Tanda isim. Kita ikut pada tanwin. Kita ikut pada tanwin. Kadang perkataan tu memang dia ada tanwin. Contoh perkataan sirron. Pernah dengar kan? Ya. Sirron. Rahsia. Kan? Asal fi'il madhi adalah sarra, fi'il madhi dia. So dia punya isim dia akan jadi sirron. So asal perkataan dia memang dah ada syaddah, memang dah ada sabdu. Jadi bila dia jadi isim dia akan ditambahkan dengan tanwin ataupun alif lam. Jadi tak apalah sebab memang ruwet dia. Perkataan asal dia dah memang begitu.
Jadi tak apa. Tak apa. Baik, kita nampak apa campuran antara. Ustaz, sorry. Silakan Haji Ustaz. Musamma tu kalau Ustaz breakdown dia punya huruf-huruf tu macam mana Ustaz? Baik. Kalau kita breakdown musamman. Musamman pertama Musamman, man, mim tu ada dua lah. Satu mati, satu hidup. betul? Lepas tu tanwin tu ada nun pula lagi kan. Baik. Untuk Banyak perkataan tu. musamman. Itu yang saya pening tu. Pertama mim ini dia tambahan. Mim adalah tambahan. Untuk perkataan musamman. Yang dekat ujung tu, dekat ya ziyadah ke apa tu? Yang baik, okey baik. Ya ini dia adalah sebahagian daripada perkataan. Asal dia adalah sama. Sama. Macam tu. Sakit. Sama. Tak sakit. Dua. Min dua ya, min dua. Min dua. Mim Sim mim nun. kecil. Sim mim nun ya. Macam tu Ustaz. Mim dalam ayat ini adalah tambahan untuk untuk apa? Yang min di belakang Ustaz, bukan yang depan. Okey baik. Mim belakang kenapa? Dia kan sabdu kan maknanya ada dua min kan, satu sukun. Baik, betul. So perkataan dia adalah sama. So kalau kita bagikan dia jadi sin, mim, alif maksurah. Sin, mim, lepas tu alif kecil tu. Dia akan jadi macam tu. Kalau tanwin tu ada dua nun lah situ kan? Ada nun lah situ kan? Tak ada. Betul. Tanwin tu untuk dua huruf tu lah. Dua huruf tu. Mim tu dua lah. Mim jadi dua. Mim je sebab Sabdu lagi, dua huruf lagi. Macam mana? Tak faham. Sabdu dua huruf. Ayah juga bahasa Arab ni. Ya. Tahun belajar pun tak ada apa. Betul. Lepas tu kita pergi by stage. Baik. Perkataan musamma pertama, mudahnya dia asalnya dia dekat-dekat dengan perkataan isim, nama. Isim, nama. Baik. Perkataan isim asal dia sin, mim, ya. Juga dalam bahasa lain dia ada dua, sin, mim, waw. Ada dua dia punya kata dasar dia, sin, mim, ya, dan juga sin, mim, waw. Perkataan yang sama dengan isim ni juga adalah perkataan apa yang kita selalu jumpa, iaitu as-sama dan juga as-samawat. Dua dia sama, alif, sin, mim. Daripada sin, mim, waw. Tu bahasa Arab dia pusing-pusing dekat sekitar huruf dia balik. So satu huruf dia boleh bawa ada beberapa perkataan yang nanti akan bercampur. Boleh 2,000 perkataan. Berapa boleh ada. Baik, maka musamman dalam terjemahan dia letakkan satu tempoh yang musamman telah ditetapkan ataupun telah ditentukan. Dan kalau kata satu tempoh yang telah dinamakan pun tak salah. Maksudnya apa? Satu tempoh yang telah diketahui, satu tempoh yang telah dikenali. Telah tahu. Itu semua ada dalam musamman. Sama. Dan ru'ut dia itulah, dia ada kaitan dengan isim, sin, mim, ya, dan juga sin, mim, waw. Daripada musamman itu. Jadi untuk tanda, bila kita nampak je ada tanwin, terus ambil je dia adalah isim. Dia adalah isim. Walaupun mungkin dia ada syaddah dan sebagainya, tapi selagi dia ada tanwin, ambil je. Dia memanglah itu adalah isim. Itu dah memang ketentuan yang pasti. Dia adalah isim, takkan lari. Baik. Baru saya ingat Ustaz. Sesuatu yang ditetapkan memang isim sebab dia isim tidak terikat dengan tak berubah. Tak terikat dengan masa tapi tak berubah-ubah. Betul. Sebab itu kalau kita lihat pada isim ataupun isim maksudnya apa? Nama.
Kan? Sebab itu dalam nak memberi nama, kan Nabi suruh pilih nama yang terbaik, betul tak? Ya. Ya, betul betul. Suruh pilih nama yang terbaik. Sebab apa? Yang nama langit ada kaitan dengan samu. Samu maksud dia al-a'la, sesuatu yang tinggi. Lepas tu langit as-sama itu namanya langit sebab dia tinggi. Sesuatu yang tinggi yang tidak boleh dicapai. Kalau beza sakfun dia adalah sesuatu yang tinggi tapi boleh dicapai. Sebab tu atap rumah namanya sakfun. Dia tinggi tapi boleh capai. Langit dia sesuatu yang tinggi tapi tak boleh capai. Sebab itu nak bagi nama yang baik. Nama yang boleh meningkatkan potensi anak tersebut. Sebab tu penting pemilihan nama. Islam mementingkan dari sudut pemilihan nama. Kerana dia ada kedudukan yang tinggi. Baik, itu bila kita ambil dari sudut tadabbur, kita gabungkan makna-makna yang ada dalam root word tu, kita gabungkan. Itu salah satu kaedah kalau kita nak tadabbur. Sudut itu juga ada sebagian ulama mengambil pandangan dari sudut yang itu. Dia ambil satu root word, kemudian dia lihat makna-makna yang ada, kemudian dia akan gabungkan dan lihat apa kefahaman yang akan didapat daripada satu perkataan itu. Baik. Ala kulli hal, awal surah Al-An'am ini sangat baik untuk latihan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Sangat baik, nanti boleh sambung pada ayat-ayat yang lain nanti, insya-Allah. Baik. Kita nak teruskan? Ya. Ya, boleh. Pada fi'il kita yang ketujuh, fi'il dhamir, kita nak masukkan dhamir ana pada fi'il mudhari'. Ana terjemahannya saya ataupun aku. Saya ataupun aku. Kata ganti nama diri yang pertama. Aku ataupun saya. Baik, tandanya apa? Tandanya hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik, dia adalah hamzah, dia bukan alif. Dia adalah hamzah, dia bukan alif. Kita nak beri perhatian. Alif ni adalah rumah untuk hamzah. So yang penting atas ni. Atas tu yang penting. Kalau kata ada hamzah dia macam tu je, tak ada rumah alif pun tak apa, dia tetap hamzah juga. Yang penting adalah hamzah itu bukan alif. Baik. Tanda dia adalah hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Inilah kebiasaan fi'il mudhari', tandanya ada dua, depan dan juga belakang. Baik. Dalam terjemahannya mesti ada perkataan aku ataupun aku. Saya. Okey. Baik, tanda dia mudah. Baik. Untuk fi'il mudhari' ana ada beberapa perkara yang kita nak kena beri perhatian ketika nak mengenal pasti perkataan. Baik, kenapa? Kerana dalam Quran sangat banyak perkataan yang bermula dengan hamzah. Baik, saya bawakan tiga keadaan huruf hamzah yang kita nak cerita, yang dia tanda dia akan lebih kurang macam fi'il mudhari' juga. Baik, yang pertama hamzah yang bermaksud adakah. Hamzah yang bermaksud adakah. Huruf dia hamzah sahaja, tapi hamzah ini dipanggil hamzah kata tanya. Kata tanya, sebab tu terjemahannya adakah ataupun apakah. Hamzah kata tanya. Baik, kita lihat contoh. Contoh pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-13. Ayat 13. Baik, secara umum, kalau kita lihat dalam page ini sahaja, kan, dalam page ni je kita tengok. Baik. Kita lihat banyak tak
Hamzah. Perkataan yang mula dengan hamzah. Kan? Kita ada innama, kita ada hamzah. Aminu amana. Kita ada ala. Kita ada innahum. Innahum. Kita ada iza. Kita ada amanu. Amana. Anu'minu. Amana. Ni balik sama ala. Innahum. Innahum. Jadi pada beberapa ayat ni saja, kan masuk bawah lagi banyaklah. Beberapa ayat ni sahaja pun dah banyak dah hamzah. Dah banyak dah hamzah. Baik. Tapi fokus kita adalah hamzah yang berada di bawah ke di atas? Di atas. Hamzah tu berada di atas. Jadi hamzah yang bawah kita tak bimbang dah. Hamzah yang berada di bawah kita dah tak bimbang. Baik, kerana fokus kita adalah hamzah yang berada di atas. Baik. Jadi sebab tanda kita untuk fi'il mudhari' ana ni apa? Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik. Maka kita nak cari pertamanya hamzah, dia kena ada atas. Baik. Kemudian dia mestilah huruf akhir itu berbaris depan. Depan. Jadi macam perkataan ala, okey, kita tahu dia bukan. Sebab apa? Huruf akhirnya bukan baris depan. Atas. Maaf, bukan baris depan. Macam aminu, kita tak nampak baris depan pada huruf akhir. Jadi boleh. Amana, tak nampak huruf akhir. Boleh. Nama, ala dan sebagainya. Baik. Okey. Jadi fokus kita adalah pada hamzah yang berada di atas dan huruf terakhirnya berbaris depan. Baik. Kita lihat pada perkataan anu'minu. Anu'minu. Perkataan anu'minu. Kita ada huruf hamzah. Kalau kita potong kama, kita potong qalu. Kita tinggal anu'minu sahaja. Baik. Kita ada apa? Hamzah di atas, betul? Ya. Di awal perkataan. Huruf akhir berbaris depan. Baik, boleh tolong bantu saya. Apakah terjemahan untuk perkataan ni? Adakah kamu beriman? Adakah kamu beriman? Adakah kamu beriman? Apakah Gabi ini beriman? Kami. Kamu ke kami? Kami. Kami. Apakah kami beriman? Adakah kami beriman? Adakah kami akan beriman? Okay. Ada tak dalam terjemahan tu perkataan aku atau saya? Tak ada. Tak ada. Tapi huruf hamzah awal perkataan, huruf akhir baris depan, ada tak tanda tu? Ada. Hamzah tu satu perkataan, Pak Isa. Maka rupa-rupanya hamzah ini dia bukan sebahagian daripada perkataan. Dia adalah hamzah yang dia adalah kata tanya. Ya, kata tanya. Dia adalah kata tanya yang bermaksud adakah. Sebab tu dalam terjemahan kita jumpa perkataan adakah. Sebab dia adalah hamzah yang bermaksud kata tanya. Hamzah yang maksud. Baik. Maka bila kita jumpa hamzah dan huruf akhir baris depan, tapi dalam terjemahannya ada perkataan adakah. Adakah ia fi'il mudhari'? Tidak. Bukan. Dia bukan yang kita cari. Baik, tapi kita kena berhati-hati. Maksudnya tanda tu kita akan jumpa. Anu'minu, tanda tu cukup. Cuma bila lihat pada terjemahan, alamak ini bukan yang kita cari. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hamzah yang merupakan sebahagian dari perkataan. Baik, kita lihat contohnya pada surah yang ketiga ayat 10. Surah ketiga ayat 10. Surah yang ketiga ayat yang Al-Imran. Pada muka surat 51. Muka surat 51. Baik. Innal ladzina, kita jumpa hamzah tapi dia balik bawah. Kita tak irat. Yang kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Baik, nak buat apa dulu? Potong hum dulu. Saja. Maka kita tinggal amwalu. Amwalu. Apakah tanda yang ada pada amwalu?
Hamzah. Hamzah di awal perkataan, Mutakhir huruf baris depan. akhir berbaris depan. Jadi dalam terjemahan dia kena ada perkataan apa? Aku atau saya. Baik, amwalu. Apakah terjemahan amwalu? Harta mereka. Harta. Langsung jauh. Aku, saya tak ada langsung. Tak ada aku pun. Tak ada pun. Ini harta bukan aku yang punya. Orang lain yang punya. Maka kita tahu tanda ada tapi bukan. Maksudnya apa? Maksudnya hamzah ini dia adalah sebahagian daripada perkataan tu. Okey. Dia dah memang asal daripada perkataan tu. Dia bukan tanda. Asal dia memang dah ada hamzah dah. Dah ada hamzah dah. Sebab itu dalam terjemahannya tak ada perkataan aku ataupun saya. Baik. Wala auladuhum. Potong hum. Pertama kita potong hum, kita tinggal auladu. Kita nampak ada apa? Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Tanda cukup, lengkap. Makna apakah makna Mana lain? auladu? Anak-anak mereka. Maksudnya anak-anak. Anak-anak. Perkataan aku dan saya tak ada. Anak-anak. Tanda ada tapi makna bukan. Maka hamzah ini adalah sebahagian daripada perkataan itu. Baik. Maka sebab itu hamzah yang kedua, keadaannya yang akan mengelirukan kita adalah hamzah yang dia memang sebahagian daripada perkataan tersebut. Tanda dia akan sama. Silakan. Ustaz, dalam Quran saya Ustaz, memang tak ada hamzah. Memang tak ada hamzah. Saya ada Hamzah. Maknanya dia memang Alif. tak. Dia alif aja. Oh ya. Dia Oh, ya? memang dia kena ada hamzah. Dia memang tak ada Kalau Hamzah. alif tak ada tak apa. Alif tak ada tak apa bawah hamzah tu. Tak, Tapi untuk perkataan yang Ustaz kata bukan ana lah, bukan so dia memang tak ada hamzah dekat situ. So amwal tak ada, aulad pun tak ada. Patutnya ada. Dia ganti dengan apa tu? Dia ganti dengan apa? Alif aja. Alif kosong. sahaja. Boleh saja. Oh. Baik, Sebab alif kalau tak boleh. perkataan ni dia ada tak? Boleh tak bantu tengok pada ayat? Di Quran Majid ni Ustaz. Quran Majid Ustaz Osmani ya. ni tak miracle the reference Al-Quranul Karim. Oh, guna Quran mereka. Guna Quran Boleh bantu tak Haji Zanin tengok ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah? 9 Surah 9 surah 9. Okey. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Ayat Rabbana innaka tu. Tak, ayat surah Al-Baqarah surah yang kedua. Fish apa ya? 3 muka surat 3. Kejap. Muka surat 3. Okey. Yes. Perkataan illa anfusahum. Illa. Okey. Tak ada juga. Illa Tak ada juga. Oh. Ada. Illa tu melainkan kan makna dia. Kecuali. Illa tak ada tak Hamzah? Tak ada. Tak ada juga. So yang ni pun tak ada. Okey. Anfusahum pun tak ada. Oh, patut ada. Kita semua ada. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai Quran ni. Ayat Amerika ayat pun ada ni kot. Maknanya nak cari tanda tu sikit lah. Ayat berapa? Ayat 9. Ayat 9 muka surat 3 ya. Betul. Ustaz tak ada tanda Hamzah. Saya punya pun tak ada sebab it is Indonesian punya Indonesian ni saya publisher Indonesia Yang memang mana tak ada. tadi Ustaz? Yang mana Ustaz dia perkataan Ayat 9. Yalah, ayat 9 yang mana satu? Illa anfusahum. Perkataan anfusahum. Illa anfusahum ya kejap ya. 9. Illa anfusahum memang tak ada Hamzah. Tak ada Hamzah. Ya ada. Saya ada Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Jizana. Ini mungkin bagi saya Quran yang tak ada Hamzah itu bukan Quran Resam Usmani. Bukan Resam Usmani. Dia syamil di Malaysia, kerajaan Malaysia tak membenarkan Resam lain Usmani diguna pakai di Malaysia.
Jangan guna pakai Quran yang bukan resep Usmani. Masya Allah. Pesanan tegas tu. Pesanan tegas. Mohon diraja. Dibawakan daripada Kementerian Dalam Negeri tu. Kalau di belakang tu ada chop kan. Ada chop kita punya KDN ni. Kalau ada chop KDN Kerajaan Malaysia, dia boleh pakai. Tengok ada chop KDN Kerajaan Malaysia ada. Department lah, ini Indonesia, Jakarta. Nah, itu bukan. Itu imported. Itu dia panggil resam Imlai. Ada yang import daripada luar, tapi itu dia try untuk marketing di Malaysia. Publisher buat untuk market di Malaysia, tapi ada job. Kalau untuk ada job di belakang tu, mana dia buat, dia dah ada agreement untuk Department Agama Jakarta. Itu jangan diguna pakai. Tolong jangan pakai itu. Itu yang mula-mula miracle Al-Quran keluar. Untuk knowledge boleh, untuk knowledge, tapi untuk belajar ni dia tidak ada hamzah. Tak ada jawapan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu atas alif tu dia berbubuk baris atas. Betul. Maknanya salah sebenarnya itu alif wasal, tak ada baris. Alif wasal. Betul. Baik, masya-Allah. Satu pertemuan baru. Tapi nun wiqayah semua dia letak kan? Semua letak. Nun wiqayah semua letak. You takkan tertinggal. Kalau Quran dicetak di India macam ni lah. Mungkin untuk kita nak cari macam sekarang kan, nak cari tanda susah sikit lah sebab dia tak ada tulis kan. Itulah. So kita tak boleh nak pandu dengan itu. Mungkin bahagian yang lain tu dia ada ekstra. Kadang-kadang certain Quran kan dia ada ekstra dia pada bahagian ini, pada bahagian ini kan. Mungkin macam tadi nun wiqayah dituliskan pada setiap tempat. Pada cetakan lain dia tak tulis. Allah. Cuma yang saya gunakan ni adalah cetakan biasa kita lah, Resam Usmani, yang hamzahnya itu ada jelas boleh dilihat. Baik, maka itu tadi dua keadaan. Ini dua keadaan hamzah yang tanda dia sama. Hamzah awal perkataan, huruf akhir baris depan, tapi dia bukanlah fi'il mudhari' yang kita cari. Macam ni kita nak bezakan? Tidak lain caranya adalah dengan kita melihat kepada terjemahan, kepada makna itu sahaja, kan? Untuk membantu kita pada permulaan ini dengan kita melihat pada terjemahan, kan? Sebab dalam Quran memang sangat banyak kita akan jumpa perkataan yang bermula dengan hamzah, sangat banyak. Kalau kita cerita tentang fi'il madhi sendiri pun banyak yang bermula dengan hamzah, kan? Macam perkataan amana, kan? Perkataan amana dia juga bermula dengan hamzah. Cuma kalau fi'il madhi kita tak bimbang, walaupun dia mula dengan hamzah, huruf akhir dia akan baris depan. Kita tak jumpa fi'il madhi yang baris depan, hujung akhir dia akan baris atas. Kalau baris tu jelas dia akan berbaris atas, dia tak akan berbaris depan. Jadi kita tak bimbang lah, kan? Yang kita bimbang kalau dia memang hamzah, lepas tu huruf akhir tu dia berbaris depan juga. Dia menjadi kebimbangan kita. Tak apa, kita bergerak, kan, slow and steady. Kita sentiasa merujuk kepada Al-Quran, terjemahan kita. Baik. Okay. Maka ini perkara yang saya nak kita aware dalam kita nak melihat pada fi'il mudhari' untuk yang ketiga dah lah. Hamzah yang merupakan tanda bagi. Yang ketiga, hamzah yang merupakan tanda bagi fi'il mudhari'. Inilah tanda yang kita sedang cari. So dia ada hamzah yang kata tanya, bukan kita tak nak yang tu. Dia ada hamzah yang memang di sebahagian perkataan kita tak nak yang tu. Yang kita nak adalah nombor 3, hamzah yang dia merupakan tanda bagi fi'il mudhari'. Maksudnya hamzah di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Dalam terjemahan ada perkataan aku ataupun saya. Hamzah ini yang kita cari, yang kita dambakan. Baik. Kita lihat contoh sikit sebelum kita berhenti. Mungkin kita ambil berapa minit? 4 minit mungkin sampai betul 10 minit. Lihat contoh. Firman Allah, qala a'udzu billahi an akuna. Perkataan a'udzu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Tanda dia apa? Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka a'udzu dia adalah fi'il mudhari'. Faulaika atubu alaihim. Kita ada perkataan atubu. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka atubu dia adalah fi'il mudhari'. Kan macam mana Ustaz confirm ini fi'il mudhari'? Sebab saya dah tengok dululah kan. Jadi rujukan nanti boleh tengok, ini saya letakkan rujukan kan, ada surah 2 ayat 67, surah 2 160. Nanti boleh lihat untuk pastikan dengan terjemahan. Baik. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Perkataan amliku. Ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka amliku dia adalah fi'il mudhari'. Inni akhafullaha rabbal alamin. Perkataan akhafu. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Akhafu dia adalah fi'il mudhari'. Qul hal unabbi'ukum. Ni dia dah bersambung. So kita buat apa? Kita potong kum, so tinggal unabbi'u. Ini huruf hamzah ini dia sama dengan huruf yang lain, nun, ta dan juga ya. Maksudnya apa? Hamzah itu dia boleh baris atas dan hamzah itu juga boleh berbaris depan. So dia boleh bunyi dia a macam a'udzu boleh, u'izu pun boleh. And dia boleh baris atas dan juga baris depan. Macam ini unabbi'ukum. Okay. Dia kat bawah tu Ustaz. Boleh kat bawah tu tak boleh. Okey, jelas sikit Nampaklah. Baik. Kalau guna handphone tetap tak nampak lah. Kena zoom. Baik, unabbi'ukum tadi kita potong kat situ. So tinggallah unabbi'u. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Qul la attabi'u ahwa'akum. Tidak ada attabi'u. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Selepas itu perkataan ahwa, kita ada juga jumpa hamzah. Tapi huruf akhir itu berbaris atas. Tapi kita tahu ada tak kemungkinan dia akan baris depan? Ada je kemungkinan dia akan baris depan. Jadi kita akan jumpa dalam Quran perkataan ahwa'u, kita akan jumpa nanti ada ahwa'u. Itu yang kita kena berhati-hati. Qul la as'alukum alaihi ajra. Kita potong tinggal as'alu. Tandanya hamzah di awal perkataan, akhir berbaris depan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Dhamirnya merujuk kepada ana. Qul la ajidu. Perkataan ajidu. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Bunyi nampak macam pendek je perkataan ni kan. Dia semua mengikut daripada ru'ut dia lah. Maka ajidu dia adalah fi'il mudhari'. Kita tahu dalam terjemahan dia ada perkataan aku. Kan macam mana nak tahu ada tak ada aku? Kena tengok pada baik, sa'asrifu an ayati. Perkataan sa'asrifu, dia potong dia punya sin. So tinggal asrifu. Macam mana Ustaz tahu ni sin ni boleh potong? Kan? Ini kan kita dah ambil awal tanda-tanda fi'il dulu, didahului dengan apa? Sin. Qad, Sin. Saufa. Ini tanda awal untuk fi'il. Dimula qad, dimula dengan huruf sin dan juga dimulakan dengan saufa. Kedua ini terjemahannya akan. Kalau nak confirmkan.
Baik, sa'asrifu, saya tahu ini adalah tambahan. Terjemahannya akan. Saya potong, tinggallah asrifu. Maka asrifu ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris. Baik, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung. Pada minggu hadapan insyaAllah kita akan habiskan kita punya ana dan kita akan ambil terus dengan nahnu. Fi'il dhamir kita yang terakhir fi'il mudhari' insya-Allah. InsyaAllah. Baik, apa tadi yang telah dibincangkan masalah grammar kan, baris depan lah baris atas, tolong jangan fikir. Tolong jangan. Sebab dia akan menyebabkan kita rasa ya Allah susahnya lah aku nak nanti nak kena faham. Tak payah fikir. Tak payah fikir. Itu dan nanti level-level yang nanti advance nanti baru kita nak fikir. Kan? Di level yang bawah ini pun nanti akan banyak perkara yang akan kita dapat kefahaman tambahan daripada bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana